Oke, salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan panas dan agak tajam dikeluarkan oleh satu pemilik akaun Facebook bernama Cikgu Bad Original yang saya gelar sebagai Badut kerana beliau mengatakan kerajaan yang ada hari ini kerajaan hanat. Jadi beliau ni lebih khianat lagi nasibnya dengan perkara-perkara semakin hari semakin menjadi-jadi perangai dia dengan satu tuduhan-tuduhan yang pada saya pihak-pihak SPRM, pihak polis, KDN perlu kutip dia ni. Dalam kenyataan dia semalam, beliau mengatakan di sini, kawan-kawan boleh pergi rujuk di akaun Facebook beliau iaitu Cikgu Badut, Cikgu Bad Original ni. Di antara agensi mendapat bajet besar bagi membantu masyarakat pasca perang COVID-19 ialah HRD Corporation, Human Resource Development Corporation di bawah Kementerian Sumber Manusia. Namun tidak mampu dinafikan ada pelbagai cerita kita dengar mengenai bagaimana dana yang besar itu ada ketirisan. 2 minggu selepas diterima salinan surat ahli Lembaga Pengarah Wakil Kementerian Kewangan dalam HRD Corporation, jelas ada banyak yang tak kena. Yang saya take note adalah dua kenyataan ini. Yang pertama, dia kata, nak suruh Menteri Kementerian Sumber Manusia lihat kes ini pun serba salah sebab dia sendiri terpalit korupsi RM97 juta ketika baru 3 bulan menjadi menteri. Ini adalah satu fitnah juga tahu. Dia perlu menjawab dengan satu bukti. Jangan dia semain redah aja. Dia letaklah bukti-bukti di bawah ni kawan-kawan boleh rujuk. Yang kedua dia kata, nak minta ibu pejabat SPRM pantau pun serba salah sebab Azam Baki sendiri terpalit korupsi dan asyik mengampu demi keselamatan diri. Mohon rakyatlah nilaikan sendiri. Ini yang saya lihat. Yang pertama tadi, yang apabila dia mengatakan bahawa Kementerian Sumber Manusia seolah-olah dia kata menteri ini terpalit dengan isu korupsi sebanyak 97 juta. Saya rasa menteri di jabatan menteri Kementerian Sumber Manusia ni pun boleh saman ni, Badut ni kerana keceluparan ataupun kerana ini juga menjadi satu fitnah tahu. Jika perkara ini betul-betul tidak berlaku. Jadi saya harap Badut ni membuat satu kenyataan yang terperinci. Adakah beliau ini terlalu berani untuk berhadapan di mahkamah dengan saman-saman yang ada nanti? Yang kedua ini lagi kasar lah. Iaitu apabila cuba membuat satu tuduhan kepada badan beruniform tahu. Ini ketua SPRM tahu yang dia kata. Dia kata serba salah sebab Azam Baki sendiri terpalit korupsi. Ini perkara kalau tidak masuk dalam mahkamah ataupun tidak dicas dengan pendakwaan, tiba-tiba kita mengatakan perkara seperti ini juga satu kesalahan besar ni. Apalagi kamu menuduh juga dia mengampu. Apa yang kita lihat hari ini daripada kenyataan dikeluarkan oleh Badut ini. Sebab itu saya selalu bercanggah ataupun selalu melihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan dan saya akan jawab kerana ini mencemar tahu, mencemar kerajaan yang ada seolah-olah ketua SPRM itu kita bela dengan orangnya adalah terpalit dengan masalah. Tetapi satu perkara yang Badut ni harus tahu, Tan Sri Azam Baki ini dilantik oleh Perikatan Nasional untuk menjadi ketua SPRM, bukan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia hari ini menyalahkan Azam Baki, mengatakan Azam Baki terlibat dengan terpalit dengan korupsi, maka dia perlu juga menjawab kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil Tan Sri Azam Baki. Ini adalah satu perkara yang Cikgu Bad ataupun Badut ni harus faham. Dia tidak boleh sewenang-wenangnya nak menuduh kerajaan yang ada hari ini. Kalau ya, Azam Baki melakukan rasuah, melakukan korupsi, maka itu bukan berlaku hari ini. Maka kalau dia berlaku adalah di zaman pemerintahan Perikatan Nasional, iaitu 33 bulan. Kalaulah Azam Baki melakukannya, maka bila Azam Baki melakukan rasuah ini ataupun korupsi yang dia katakan ini, Cikgu Bad kena jawab. Jika Cikgu Bad kata Azam Baki melakukan korupsi sekarang itu bila? Tarikhnya bila? Dalam waktu 6 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Kalau tidak, ini bermaksud dia mengatakan
Tan Sri Azam Baki melakukan korupsi sewaktu pemerintahan Perikatan Nasional. Karena yang melantik dia adalah Tan Sri Midi Yassin. Maka di sini, kalau betul berlaku, maka kamu oranglah yang telah pun mengambilnya. Hari ini, Tan Sri Azam Baki yang saya lihat boleh pun bekerja dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, boleh pun bekerja dengan kerajaan yang ada hari ini. Maka kita lihat hari-hari pendakwaan kepada rakyat yang melakukan korupsi, melakukan rasuah, penyelewengan, dapat kita lihat di media-media bahwa mereka-mereka ini sedang didakwa, mereka-mereka ini sedang dicari punca dari mana mereka melakukan kesalahan melibatkan korupsi ini tadi. Jelas kita boleh nilai berbeza dengan sewaktu zaman Perikatan Nasional. Seolah-olah badan-badan uniform seperti mana kata Ketua Pembangkang suatu masa dahulu, orang kita ke, budak kita ke, telah berlaku. Iaitu seolah-olah badan beruniform seperti polis dan SPRM ini dikawal, yang mana pemimpin-pemimpin yang berada dalam kerajaan waktu itu tidak dapat nak disiasat. Kita tengok, anak Datuk Seri Hamzah sendiri terpalit dengan skandal yang melibatkan subsidi minyak masak rakyat yang begitu besar, yaitu 50 tan. Cikgu Badut ni tidak juga nak menceritakannya. Yang dia cerita hari ini, dia menuduh kepada Ketua SPRM, mengatakan terpalit dengan korupsi. Ini adalah satu tuduhan yang amat besar, dan saya rasa SPRM perlu mengambil tindakan kepada Badut ni. Kalau tidak diambil tindakan dengan segera, maka dia berulang-ulang membuat satu pembohongan. Ini adalah satu tuduhan. Saya harap beliau taklah padam posting dia ni lepas ni. Kalau dia anak jantan. Saya takut lepas ini apabila SPRM pergi siasat dia, polis pergi siasat dia, maka dia mulalah melenting, mulalah dia padam segala-galanya berkenaan dengan kenyataan dia sendiri. Jadi dia sebagai anak muda, kalau nak berpolitik, behemah. Bukan cara macam ni. Ini cara yang tak beradat. Tak beradab. Beliau kena, nak kata beliau pun tak boleh. Badut ni, dia kena memahami. Dia kena belajar lagi banyak politik. Patutlah tak boleh jadi wakil rakyat. Dulu dengan PKA bertanding banyak kali. Kalah. Lepas tu berpaling tadah sebab tak dapat jawatan. Hari ini, bersama dengan Perikatan Nasional, membodek je kerja. Dah hilang jawatan, nak membodek lagi, marah sebab tak dibagi makan. Inilah penyakit-penyakit yang ada dengan anak-anak muda hari ini, nak ke politik tetapi berharap. Jadi, dia pergi buat kerja apa pun sekarang ni, orang dah tak terima. Ini adalah platform terakhir dia dalam Perikatan Nasional. Mungkin lepas ni dia nak melompat lah pula ke PAS. Itu saja. Jadi dia tak ada tempat. Dia hari ini sedang membodek, mengampu Tan Sri Midi Yassin. Itu saja kerjanya. Dia dalam Perikatan Nasional pun bukannya hebat sangat. Dia duduk dalam PKA dulu pun, inilah kerja dia mengampu. Dia kata orang lain mengampu, jauh. Badut ni nak dibandingkan dengan pegawai kerajaan seperti Ketua SPRM tu, jauh sangat. Ketua SPRM tu naik pangkat, bukannya naik pangkat lantikan politik. Dia daripada bawah naik satu-satu. Badut ni, tiba-tiba pegang satu jawatan lantikan politik, jadi timbalan. Nah, ini kerja yang dia mau. So, saya harap SPRM siasat Badut ni dengan segera, kerana satu tuduhan yang tidak berasas kepada Ketua SPRM berkenaan dengan isu terpalit korupsi. Dan saya juga harap Menteri KDN ambil tindakan segera berkenaan dengan isu ini. SKKM juga harus melihat, polis juga harus siasat Badut ni supaya tak ada lagi anak-anak muda di negara ini yang sembarangan, sembrono keluar kenyataan yang pada saya menjejaskan perkhidmatan awam, terutamanya pada badan uniform. Jadi Badut kena hormat badan-badan uniform yang ada di negara ini, kerana kita ini perlukan mereka untuk keamanan negara ini, untuk kesejahteraan rakyat. Badut ni dia tak pernah tahu berkenaan dengan
rakyat-rakyat ataupun badan-badan uniform, pekerja-pekerja yang ada dalam kerajaan itu, dia tak tahu bagaimana rasanya. Yang dia tahu sekarang nih, duduk dalam politik nak senang. So, saya tak nak ulas panjang, itu ulasan saya berkenaan dengan badut ini. Saya harap segera diambil tindakan. Sekian, terima kasih.